أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوتنا على حبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. آمين اللهم آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكرام، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara sidang pendengar yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang berada di dalam majlis ilmu pada tengah hari ini Allah ampunkan dosa kita. Allah tetapkan iman kita sehingga ke akhir hayat kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin Allahumma amin. Apa khabar tuan-tuan jemaah surau dan tahu sihat ke? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang baik kepada semua yang ada di depan saya pada tengah hari ini. Amin. Yang pertamanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Rabbul Alamin, sehingga saat ini Allah masih mengurniakan kepada kita nikmat keimanan, nikmat yang dicari-cari oleh orang-orang yang mencari kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Beruntunglah kita dilahirkan sebagai seorang Islam, kemudian dikurniakan iman, kemudian dikurniakan takwa, kemudian dibekalkan nikmat kesihatan untuk kita terus menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah seperti mana yang dituntut untuk menjadi hamba yang terus mentaati segala suruhan Allah secara bersungguh-sungguh
dan meninggalkan segala larangan yang Allah Ta'ala suruh secara bersungguh-sungguh. InsyaAllah kita akan beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada tengah hari ini kita nak baca hadis yang terakhir dalam kitab kita, 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, iaitu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 untuk surat yang ke-82. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin Allahumma amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah sadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Wa fi riwayah idza mata ibnu Adam akhrajahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati seorang manusia, maka terputuslah segala amalannya kecuali yang datang daripada 3 sumber. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Dan di dalam satu riwayat disebutkan apabila mati seorang anak Adam. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini berada di bawah tajuk pahala yang berterusan. Jadi kat sini tuan-tuan, yang bawah tu, dia maksud dia pengarang kitab ni, dia bawa mai hadis. Dia bagi tahu kepada kita kadang-kadang hadis yang sama kita akan jumpa tapi kepala yang berbeza. Yang ni starting kepala dia idza matal insanu inqata'a amaluhu. Kadang-kadang kita tengok dia tidak datang dengan perkataan idza matal insan, tetapi dia datang dengan perkataan idza mata ibnu Adam. Yang ni yang paling famous, yang selalu orang ustaz-ustaz baca kepada kita, yang jarang-jarang kita dengar, yang idza matal insan. Baik, kita tengok dulu apa kata pengarang kitab sebelum kita teruskan kepada syarah hadis ni. Keterangan ini merupakan suatu keuntungan yang tidak ternilai harganya. Ia merupakan lanjutan umur bagi orang yang sudah mati. Walaupun jasad kita sudah di liang lahat, kita sudah berada di dalam kubur, namun pahala untuk kita masih mengalir masuk. Sungguh untung orang yang melaksanakan 3 perkara ini. Jadi dia bagi tahu, pengarang kitab kita Fadilatul Syekh Al-Ustaz Fahmi Zamzam Al-Maki Al-Banjari An-Nadawi, dia bagi tahu kepada kita. Ini bagi orang yang kerja kerajaan, bila dah sampai umur 60, 65 dia pencet. Bila dia pencet, masih ada lagi duit pencet bulanan yang dia dapat walaupun dia tak kerja atas jasa perkhidmatan yang telah dia berikan kepada sektor kerajaan. Berbeza dengan orang yang kerja dalam sektor swasta, sebelum pencen dia dah kena fikir macam-macam cara bagaimana untuk meneruskan kehidupan, untuk mencari sedikit habuan hidup di atas muka bumi Allah. Begitulah gambaran bagi orang yang hidup di atas muka bumi Allah. Apabila datang menemuinya, maka terputus segala amalan-amalan dia, melainkan 3 perkara, yang mana amalan-amalan ini akan terus mengalir sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Sampai hari kiamat, sampai selagi mana tidak berlaku zalzalah, kata para ulama, tidak berlaku pergoncangan yang dahsyat kepada bumi ini, selagi mana tidak terbit matahari daripada arah barat, selagi itulah semua benda-benda ni duk berjalan. Apa 3 benda tersebut?
Yang pertama kata Nabi SAW, sadaqatun jariyah, iaitu sedekah jariah. Orang yang memberikan wakaf untuk masjid surau, pondok, sekolah agama dan sebagainya, baik yang diwakafkannya itu merupakan tanah, bahan bangunan dan lain-lain, maka pahala akan terus mengalir kepadanya di waktu hidupnya ataupun ketika mana dia sudah mati. Ini yang pertama ni tuan-tuan, yang mana kata para ulama kita makan besar. Dalam pencen ni pun dia ada makan kecil, dia ada makan besar. Dalam 3 sumber yang terus mengalir kepada kita, ada 2 sumber utama yang generate pahala kepada kita daripada sumber yang terlalu besar. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang kita bagi. Sedekah ni sedekah ni termasuklah segala wakaf-wakaf yang kita bagi. Cuba kita bayangkan, kita telah membeli sebidang tanah, kemudian kita wakafkan bidang tanah tersebut. Ni kawasan surau ni kan sebagai contoh, sekangkang kera ni saja bidang tanah yang kita wakafkan. Berapa orang boleh muat dalam ruang ni Pak? Kita 100 orang lepas kalau semayang dalam ni? Tak sampai 50 dah. Okey, kita katalah 50 orang tu kan, 50 orang satu rakaat semayang berjemaah, berapa banyak pahala dah kita dapat. Itu baru semayang fardu, tak kira semayang sunat, tak kira lagi ni duduk dalam majlis ilmu 50 minit, semua pahala ni dia dapat. Ini yang ulama kata makan besar. Sebab tu wakaf di antara sedekah yang terbaik, teraula, tertinggi di dalam Islam. Dan sedekah-sedekah itu dan wakaf itu yang paling besar sekali adalah wakaf sumber air. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Osman radhiyallahu an ketika membeli telaga daripada Yahudi tersebut. Kecil punya benda saja, tapi besar dia punya konsep. Minum, menghilangkan dahaga, satu pahala dia dapat. Daripada tenaga tu manusia beribadat. Daripada ibadat tu menjadikan manusia takut kepada Allah. Dengan takutnya manusia kepada Allah, menghalang mereka daripada melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Oh, tak boleh kita bayang, tuan-tuan. Tak boleh kita bayang. Sebab tu orang yang fikir tentang saham akhirat mesti juga macam mana orang yang fikir macam mana nak cari laba dunia ni. Oh, kalau invest kat sini banyak ni, okay, kalau kita sebut macam MLM tu lah, bawah kaki kita berapa lagi, begitulah akhirat kita. Ini makan besar kata para ulama. Apatah lagi pondok apa? Abang boleh bayanglah, abang wakafkan satu tanah, orang buat pusat pengajian. Daripada pusat pengajian tu melahirkan ramai pendakwa yang hebat. Daripada pendakwa ni dia beramal satu perkara. Yang kedua, dia ajak pula kepada orang. Selepas daripada dia ajak kepada orang, walaupun benda tu kecil, orang beramal, dia ajak pula. Semua ni rangkaian yang menyebabkan orang yang mati tadi dapat pahala secara berterusan. Subhanallah wa tabarakallah, hebat Islam ni. Tanpa ada sikit komisen pun dapat ke orang, dapat kepada orang-orang yang tertentu lah. Kadang dalam projek dunia MLM ni ada pula persentage yang dia dapat, tapi akhirat tidak. Kemudian yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Para ulama yang mengajarkan anak muridnya akan terus mendapat pahala yang mengalir ke dalam kuburnya. Apakan lagi kalau ulama itu mengarang kitab-kitab agama. Allahu Akbar. Maka pahala yang akan terus mengalir ke dalam kuburnya. Bayangkan seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun mereka telah meninggal dunia sejak ribuan tahun yang lalu, namun pahala tetap mengalir ke dalam kubur mereka kerana mereka mengajarkan akan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Tak dapat dihitungkan betapa banyaknya pahala yang mereka dapatkan. Dalam masalah ilmu yang bermanfaat ni, sajalah saya tanya tuan-tuan,
siapakah di kalangan sahabat Nabi SAW yang paling dahsyat dia dapat sumber pahala melalui ilmu yang bermanfaat selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sumber ilmu yang paling dahsyat daripada kalangan sahabat nombor satu Abu Hurairah. Kita tahu warisan-warisan ilmu yang disampaikan oleh Abu Hurairah bukan sahaja diamalkan oleh penduduk Malaysia, penduduk Islam satu dunia tuan. 3 bilion penduduk Islam satu dunia. Cuba bayangkan setiap hari 3 bilion pahala kita baca satu kepala satu pahala. Selain daripada dia, siapa di antara sahabat yang dikira sebagai pemikir ilmu yang terbaik di dalam Islam selepas daripada Abu Hurairah radhiyallahu an? Sebahagian besar ulama menyebut dia adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kerana adanya hukum hijab di dalam Islam itu adalah buah fikiran daripada Umar yang mencadangkan kepada Nabi SAW. Sedangkan pada ketika itu belum lagi difardukan, diwajibkan bagi orang perempuan menutup aurat. Tetapi dengan Umar berfikir sedemikian, banyak Umar ni beberapa perkara yang dia fikir lalu dijadikan sebagai hukum di dalam agama Islam. Yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang akan mengalirkan pahala kepada si mati sehingga ke hari kiamat ialah awwaladun soleh, anak-anak yang soleh. Anak soleh merupakan impian setiap ibu bapa sebagai penyambung zuriat dan modal yang kita tanam untuk mendapat pahala yang berterusan. Biasanya anak itu akan melahirkan anak pula dan seterusnya. Berapa banyak zuriat kita yang lahir yang akan beriman dan beribadat kepada Allah Ta'ala, maka sebanyak itulah kita akan mendapat pahala. Ini ramai orang terlepas pandang, tuan-tuan. Kadang kerana terlalu sibuk dengan dunia ni, benda yang paling basic untuk kita pergi berdakwah ke orang tak boleh bang, susah. Jadi cara kita nak dapat saham yang besar, selain daripada kita bela anak kita, kita bagi nafkah kepada anak kita, iaitu kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Cuba kita bayangkan, anak kita tahu tentang semayang melalui kita. Setiap kali dia semayang, kita dapat pahala. Belum kita cerita bab doa lagi. Kita semua ada anak. Cuba kita tanya kepada diri kita, anak kita mengenali Al-Quran, siapa yang ajar dia? Kalau guru yang mengajar dia, untunglah guru tu. Besok bila dia dah besar, dia dah kahwin, dia dapat anak, dia ajak isteri dia, dia ajak anak dia, mereka yang duk beramal tu dapat kepada dia, dapat kepada guru dia, tak dapat kepada mak bapak dia. Ini rugi bagi orang yang ada anak tetapi dia tak sempat untuk berkongsi dengan anak-anak tentang ilmu agama. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu hendaklah kita fikir untuk dapat melaksanakan ketiga-tiga cara yang dapat mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita sudah berada di alam kubur. Baik, kita tengok satu persatu tentang hadis ni. Muslimin yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan segala balasan. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan di dalam syurga, maka sesungguhnya dialah orang yang berjaya. Perhitungan ni dunia lagi kita boleh tahu dah. Perhitungan ni sama ada kita bakal berjaya di dunia, di akhirat. Berjaya di sini bukan hari kematian kita ada 50 juta relung tanah, 1 trilion duit dalam akaun bank, anak punya ramai merenyut cetek anak. Bukan.
Penentu dia pada hari kematian kita, kita dah boleh tahu sama ada syurga ataupun neraka mula-mula berdasarkan ketaatan yang kita buat kepada Allah. Ketaatan yang kita buat kepada Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Tarbiyatul Aulad ataupun Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, di sana dia menyebutkan sepotong hadis. Barang siapa yang melihat umurnya sudah menjangkau 40 tahun tetapi amal kebaikannya masih tidak bertambah-tambah daripada segala kemungkaran yang dia lakukan, maka ketahuilah dia adalah ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri yang mampu menilai dia. Berjaya ataupun tidak kita ditentukan ketika hari mana kita dihisab oleh Allah, syurga ataupun neraka. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi dalam ayat ni, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan ingatlah bahawasanya kehidupan dunia ini, hidup di atas dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat serta kebesaran. Di atas dunia ini semuanya ada. Ada kemewahan, ada pangkat, ada orang besar, ada orang kecil. Semua ini kata Allah mata. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua benda ni pangkat, kemewahan, kekayaan, orang yang ada kedudukan, semua ini tidak lain dan tidak bukan kata Allah mata'ul ghurur, adalah kesenangan yang tidak lain dan tidak bukan memperdayakan mereka-mereka yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok, kita akan bahagikan hadis ni kepada beberapa fasa. Hari ni kita nak tengok dulu tentang misi utama yang cuba disampaikan oleh Rasulullah. Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita bahawasanya mati itu adalah satu benda yang, satu perkara yang pasti. Mati itu adalah satu perkara yang pasti yang tidak akan ada orang mampu mengelak daripada dia. Bahkan di dalam hadis-hadis sahih, macam-macam Nabi sebut tentang gambaran orang yang lari daripada kematian. Mungkin kita yang berusia muda ni fikir lambat lagi nak mati, berbanding dengan orang yang sudah pun menjangkau umur 40 tahun hari-hari memikirkan tentang kematian dia. Sebab tu di dalam hadis Nabi SAW menyebut manusia yang paling cerdik sekali itulah mereka yang sentiasa memikirkan tentang kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, senang cerita, hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala dah sediakan siap-siap kepada kita pakej kehidupan dan pakej kematian. Hidup kita atas muka bumi pun kita tak boleh pilih nak lahir daripada mak bapak yang mana, negara mana, warna kulit apa, bangsa keturunan apa, tak boleh. Hidup atas dunia, pakej ni Allah sediakan dah kepada kita. Dan kematian kita juga ditentukan dah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita yang memilih bagaimana kita nak mati, dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Ingat tuan-tuan, fasa kehidupan manusia ni akan berlalu 4 fasa. Yang pertama, fasa kematian. Ini kita akan hurai sikit, kita tengok. Manusia, setiap makhluk yang bernama manusia ni, kita akan melalui 4 fasa. Yang pertama, fasa kematian. Yang kedua, fasa kehidupan. Yang ketiga, fasa kematian semula. Yang keempat, fasa kehidupan kembali. Yang dimaksudkan dengan 4 fasa, yang pertama fasa kematian, itulah ketika kita berada di alam roh. Semua manusia ketika mana kita berada di alam roh, kita wujud di alam roh, dihimpunkan di suatu tempat yang mana di tempat alam roh tersebut semua jasad-jasad, semua roh-roh makhluk ada di situ. Roh ahli syurga pun duduk di situ, roh ahli neraka pun duduk di situ sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Sebelum dimasukkan di dalam tubuh badan ini, bila dimasukkan di dalam tubuh badan ini ketika kita berada di alam rahim, kemudian dilahirkan di dunia, kita diberi nikmat kehidupan. Hidup 40 tahun, hidup 50 tahun, kemudian sampai kepada alam kematian, mati kita.
Mati kita walaupun jasad kita tidak ada, tuan-tuan, kita beriman dengan adanya soal bicara di alam kubur. Semua orang tak boleh lari daripada benda. Baik orang yang mati dalam keadaan ada jasad dia, dan orang yang mati dalam keadaan tidak ada jasad dia. Orang yang mati hancur dimakan oleh binatang buas. Orang yang mati ditelan oleh binatang. Orang yang mati sebab dibakar. Semua ini roh-roh mereka akan dibawa ke alam kubur. Kemudian fasa yang keempat, fasa hidup kembali, iaitu ketika mana kita berada di hari akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita renung tengok Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah Taala tanya kepada manusia, bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal dahulunya kamu mati. Dulu kamu mati sebelum daripada kamu dilahirkan. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kamu kembali. Ini yang saya sebut 4 alam ni. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mematikan kamu semula. Kemudian kamu dihidupkan semula pada hari akhirat. Kamu dikembalikan kepada Allah. Tujuannya ialah untuk diberi balasan atas segala apa yang kamu kerjakan. Baik, muslimin yang dirahmati Allah, kita kena tahu, kita kena faham, setiap orang yang hidup di atas muka bumi Allah, suka ataupun tidak, dia pasti akan merasai kematian. Ada orang yang merasai kematian dengan penuh penyiksaan, ada orang yang merasai kematian dengan penuh kenikmatan. Kematian itu ialah saat terputusnya hubungan. Mati ni apa dia? Mati ni, tuan-tuan, saat terputusnya hubungan di antara roh dan jasad. Ketika mana roh keluar daripada jasad, maka terpisahlah dua nikmat besar ini. Ketika itu jasad terbujur kaku, tidak mampu melakukan apa-apa. Roh hanya melihat ke mana orang nak bawa jasad kita pergi. Maka di saat kematian kita, bermulalah detik-detik akhirat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap manusia ini Allah Subhanahu wa taala sudah pun menentukan ajal kehidupan dia sejak azali lagi. Sebab tu kalau kita belajar di dalam qada dan qadar Allah Taala, dia ada qada hissi, dia ada qada maknawi, dan dia ada qada mubrah. Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, sejak daripada azali lagi, sejak daripada kita berada di alam roh lagi, Allah Ta'ala sudah menentukan bilakah kematian kita, bilakah kelahiran kita. Sampai tarikh dan saat kematian kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu saat pun tidak dipercepatkan kematian, satu saat pun tidak dilewatkan kematian kita. Sampai masa para ulama menyebut di satu tempat yang bernama Lauhul Mahfuz, ada sebatang pokok yang mana di pokok ini ada beribu-ribu ranting dan beribu-ribu dahan. Di setiap ranting dan dahan pokok ni ada daun, dan di setiap daun itu ditulis nama setiap makhluk yang hidup di dunia ni. Bukan yang pitulis ni, yang pitulis ni malaikat, tetapi yang pitulis ini, kata para ulama, iaitu qalamullah, pena Allah Ta'ala yang sentiasa mencatat. Bila Allah Ta'ala katalah pukul 1.55 petang ni, gugur nama si Fulan bin si Fulan, turun malaikat maut beserta dengan kumpulan dan pasukan dia, turun ke atas muka bumi Allah. Yang mana malaikat, kumpulan malaikat tersebut diketuai oleh malaikat Israel alaihi salatu wassalam, yang mana kerja dia, Allah Ta'ala suruh dia mencabut nyawa manusia. Kerja dia sampai masa cabut nyawa manusia. Sebab tu tidak ada seorang manusia yang hidup atas muka bumi Allah pun mengetahui bila saat dia nak mati. Siapa pun tak tahu. Kerana apa Allah tidak memberitahu bila saat kita nak mati? Kerana untuk menjadikan dia sebagai satu rahsia dan persiapan untuk manusia
melakukan sebanyak mungkin amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah wajib dia mengetahui kerana apa tujuan utama dia berada di atas muka bumi Allah. Tujuan utama kita duduk atas muka bumi Allah. Bila manusia lupa tentang tujuan utama mereka berada di atas muka bumi Allah, ini penting ni, tolong tuan-tuan. Kita tengok sebelum kita nak sampai kepada cerita kita ni. Manusia bila dia tahu bahawasanya dia akan mati, sebab tu dia kena tahu apa tujuan Allah Ta'ala hantar dia duduk di atas dunia ni. Bila manusia lupa tentang tujuan utama dia berada di atas dunia ni, maka Allah Ta'ala mendatangkan kepada dia satu penyakit yang parah dalam kehidupan dia, iaitu Allah menjadikan dia lupa kepada saat kematian dia. Orang yang lupa kepada saat kematian dia adalah orang yang sebenarnya, kata para ulama, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab duk atas dunia ni bermacam-macam nikmat Allah bagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Nikmat mereka itu ditujukan kepada kehidupan dunia dan hawa nafsu yang sementara. Makan segala-galanya bagi dia. Oh, makan ni nombor satu bagi dia. Sebut makan ni tuan-tuan, takutlah kita tengok orang Islam hari ni. Kemarin ada penerbangan daripada Malaysia nak pergi buat umrah. Sikit saja saya sebut, masa pun tak banyak. Saya pun sampai di airport selepas daripada kuliah subuh. Tanya kepada jemaah, tanya kepada staf operasi di KLIA, staf syarikat saya kerja ni, berapa orang nak terbang pagi ni? 40 orang. Kebetulan pula sekarang ni Saudi dia memperkenalkan berbagai-bagai sistem baru. Antaranya nak tawaf umrah sekarang ni mesti kena apply permit dulu. Jadi kita nak briefing kepada jemaah. Bila kumpul jemaah tak cukup 5 orang tuan-tuan. Tak cukup 5 orang. Bila tak cukup 5 orang, kita nak kena cari 5 orang ni sebab kita nak suruh dia install aplikasi nusuk. Kemudian dia nak kena buat permohonan slot tempahan untuk mengerjakan ibadah umrah sebab penerbangan ni terus masuk ke Jeddah. Saya ringkas cerita, staf-staf budak-budak airport 5 orang ni pergi cari, merata pergi cari. Lah tuan-tuan, mereka duduk di satu kedai, mereka duduk makan. Kedai besar, bukan main depan kaunter J ke kaunter K, saya tak ingat. Kedai nama apa, saya siap tangkap gambar ni tunjuk ke orang rumah kemarin. Sebab kedai tu tuan-tuan memang semua tulisan Cina. Semua tulisan Cina. Kita pun biar betul Pak Haji nak pergi buat haji duk makan kat kedai ni. Saya duk fikir benda tu ni, Pak Haji nak pergi buat umrah, tiba-tiba duk makan di kedai ni. Ustaz tuan-tuan Kemudian apalah nama kedai ni? Tu dia. Ni kedai ni nama Din Tai Fung. Bisa dengar nama kedai ni? Saya ambil ni kedai ni. Nampak? Tak kena pusing kot ni. Tu dia dah. Nampak tak? Punya belabak orang Melayu duk makan. Saya pun cari jemaah ni sebab makan dalam kedai ni. Kita pun cari-cari tuan-tuan. Cari bukan takat cari. Saya suruh orang rumah mesej terus tanya kedai ni ada halal ke tak. Sebab dia ditekak dengan jemaah tu. Saya kata, Ji, kita dah habaq dah. Sebelum pukul 11 nak ada taklimat. Abang. Lepas tu jadilah cerita budak-budak ni pun tanya. Budak-budak airport ni budak-budak praktikal. Ni nak tanya sikit je, kedai ni halal ke? Oh, dia bantai halal tu. Dia bukan takat dia bantai halal, dia habaq tu sampai saya pun terpegun juga. Dia kata nak habaq bagi tahu di KLIA ni makanan tak halal tak boleh masuk. Dia duk cerita kat kita macam dia kerja di KLIA. Saya pun sebelum balik saya tangkap gambar, hantar ke rumah, email. Tuan-tuan, apa company ni bagi tahu? Company ni balas balik email, company besar. Dia kata kami tidak ada sertifikat halal. Cuma kami ni mesra Muslim sahaja. Mesra Muslim, no like, no pork. Tapi pekerja semua orang bukan Islam. Soal dia sekarang ni, ada restoran di Malaysia ni, sumber yang dia ambil macam ayam tu ada sertifikat halal. Bila kedai macam ni tuan-tuan, dia tak jaga lah. Dia ambil saja, kadang yang sembelih tu Cina. Ini fakta saya sebut tuan-tuan.
Jadi balik kepada cerita tadi, ada manusia, dia jadikan dunia ni sebagai nikmat. Tang mana orang pergi makan, tang situ dia pergi makan. Ini nikmat bagi orang yang menggunakan nafsu dia hidup di atas muka bumi Allah. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat berjalan. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Berbeza dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dalam kehidupan mereka, nikmat yang paling besar bagi mereka adalah nikmat boleh mendirikan salat secara berjemaah. Ada orang dalam hidup ni, tuan-tuan, kita nak nilai di sini diri kita. Bila mana dia melanggar arahan Rasulullah, Nabi SAW mengarahkan setiap orang lelaki yang berkemampuan mesti menjaga salat 5 waktu secara berjemaah. Bila dia langgar suruhan Nabi, bukan cerita kata berdosa, maka dia akan rasa keluh kesah dalam diri dia. Rasa tak apa senang. Walaupun dia semayang di awal waktu, cuma beza dia semayang secara bersendirian. Ingat, nikmat yang paling tinggi bagi seorang Islam itu apabila dia boleh mendirikan salat secara berjemaah. Ini penting. Kemudian ada orang dalam diri dia ni, tuan-tuan, nikmat bagi orang beriman ni apabila dia berpuasa kepada Allah. Dia dah duk besok puasa Isnin Khamis, tiba-tiba anak mai beritahu, abah ni nak ajak pergi berjalan. Dia tengok-tengok dalam itinerary perjalanan dia, Allah kena hari Isnin. Hari Isnin anak nak ajak pergi berjalan, kita pun pergi berjalan. Tiba-tiba sampai di restoran, anak-anak makan, dia pun beritahu, buka lah puasa abah, bukan wajib pun, sunat saja. Faham tak tuan-tuan? Ini yang dimaksudkan dengan nikmatnya orang beriman ni. Bila dia melakukan ketaatan kepada Allah, bila dia mendirikan salat itu nikmat, puasa itu nikmat, membayar zakat tanpa ada bebanan bagi diri dia. Dia sentiasa merindui untuk membaca kalamullah dan sentiasa hidup dia berpandukan kepada apa yang dituntut di dalam Islam. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting ni kita kena ingat, tujuan utama Allah cipta kita di atas muka bumi Allah ada tujuan dan sebab dia. Saja kata tuan-tuan mai kerja ni, tidak ada tujuan dan sebab untuk melangsungkan perjalanan hidup kita. Saja kalau kita hantar anak pergi sekolah, pilih pula sekolah baik sebab kita nak dia berjaya. Begitulah. Kita yang hidup atas dunia ni bukan saja-saja Tuhan meletak kita di atas dunia ni. Allah letak kita di atas dunia ni, ada pekerjaan yang Allah suruh kita buat. Pekerjaan itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, matlamat keinginan aku menjadikan kamu hidup di atas muka bumi Allah, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan untuk kamu beribadat kepada aku. Ingat tuan-tuan, ingat baik. Tanda manusia itu lupa kepada kematian, dia lupa kepada tujuan dan sebab utama Allah menciptakan dia di atas dunia. Bila dia lupa kepada tujuan utama dia hidup di atas muka bumi Allah ni, Allah Ta'ala menjadikan dia lupa kepada Allah. Ini masalah besar. Bila manusia lupa kepada Allah, tuan-tuan, habislah. Dia lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi untuk diri dia. Di akhirat itu akan dihitung segala amalan dia. Di akhirat itu hanya ada dua pilihan dia, sama ada syurga ataupun neraka. Bila dia lupa tentang sebab utama dia berada di atas dunia ni, Allah menjadikan dia lupa kepada diri dia, iaitu dia cuba untuk menciptakan syurga di dunia yang sementara ni. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok satu firman Allah di dalam surah Al-Hashr, surah yang ke-59, juzuk yang ke-28 pada ayat yang ke-19, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kalladzi nanasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Ini tuan-tuan. Punya nak kerja sampai semaya asar di ujung-ujung waktu. Punya pulun kerja ni. Kalau hari dia bekerja ni, muhasabah yang saya dan kita semua nak kena tengok, kita akan ditanya tentang masalah ni. Untuk kerja sanggup bangun 5 pagi, tak mau kena kesesakan lalu lintas sampai subuh pun semayang ujung-ujung waktu. Tapi pada hari ketika mana kita cuti, tak bangun pula awal-awal waktu untuk beribadat kepada Allah. Dia lupa bahawasanya dia duduk atas dunia ni, Tuhan bagi dia sihat, Tuhan bagi dia nyawa, Tuhan bagi dia pernafasan,
Tuhan bagi semua ni bukan untuk dia pulun cari dunia. Tuhan bagi semua ni untuk dia pulun cari akhirat. Kena cari akhirat dulu. Bila dia terlupa benda ni, maka Tuhan kata apa kat sini? Tuhan kata fa'ansahum anfusahum. Kami menjadikan mereka lupa kepada perintah-perintah Allah. Ini bila lupa perintah Allah, semayang ujung-ujung waktu. Bila mereka lupa kepada Allah, tuan-tuan tengok apa Allah Ta'ala kata. Allah menjadikan mereka lupa bagaimana untuk melakukan amal-amal baik, yang mana amal-amal ini mampu menyelamatkan mereka. Ini hadis yang kita nak tengok ni. Mereka itulah orang-orang yang fasik dan derhaka, kata Allah. Mampus kita, tuan-tuan. Mati kita, tuan-tuan. Dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, last kali secara ringkas sebelum kita bulan depan, insya-Allah kita sambung tengok yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bila kita sebut beribadat kepada Allah, apa yang dimaksudkan dengan ibadat? Yang dimaksudkan dengan ibadat, ingat, hidup kita di atas muka bumi Allah, yang pertama untuk ubudiyah ila Allah. Ubudiyah itu ialah beribadat kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan ibadat ni, yang pertama merendah diri kepada Allah. Ibadat ni, antara tuntutan yang kena ada dalam ibadat ni, hati kena rendah. Mana boleh orang yang beribadat kepada Allah dalam keadaan hati dia, sebab tu Allah Ta'ala kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kami tak pernah suruh pun kamu buat ibadat kepada kami melainkan ikhlas kepada Allah. Bila dalam hati beribadat ada berbagai-bagai tuntutan dan kehendak yang lain, maka dia lari daripada maqasid dan tujuan utama kita beribadat kepada Allah. Selain daripada itu, tunduk dan patuh atas segala arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada sudut istilahan pula, sama saja, cuma ada penambahan, iaitu dalam kita melakukan ibadat, kita wajib beribadat dengan mengikut peraturan-peraturan yang disuruh. Sebagai contoh, kita yang nak semayang mesti mengambil wudu, memakai pakaian yang bersih, tak ada najis, dan setiap apa yang kita lakukan mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ketika kita hidup. Ini yang kita duk semayang, puasa, mengaji ni, kita nak bawa bekal yang nak teman kita di alam kubur. Sebab alam kubur itu tidak ada peneman. Alam kubur itu sempit dan alam kubur itu gelap. Yang akan menemani saya dan kita semua di alam kubur, itulah bacaan Al-Quran yang kita baca. Itulah puasa yang kita buat di atas dunia. Itulah salat di awal waktu yang kita kerjakan. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut, ada orang ketika dia dimasukkan di dalam kubur, bila dia malaikat tanya soalan, dia tak mampu nak menjawab soalan tersebut. Lalu malaikat pun bawa satu tukul, satu meretun yang nak hempak di atas kepala si mati. Kalau dihempak, nescaya hancur jasad dia bagaikan debu yang berterbangan. Tiba-tiba keluar satu lembaga di dalam kubur tersebut. Lembaga itu siapa? Lembaga itu adalah Al-Quran yang kita baca di atas dunia. Sebab tu Nabi SAW sebut, kita ingat last punya hadis, cukuplah 3 hari untuk kita menentukan sama ada kekasih yang mati itu adalah ahli taat ataupun ahli maksiat. Dalam satu hadis Nabi sebut, atas dunia kita ada isteri, atas dunia kita ada suami. Cantik isteri kita atas dunia, sebelum tidur kita cium, sebelum pergi kerja kita cium, saja-saja kita cium saja. Sama lah isteri pun punya sayang ke suami, cium tangan selalu ni. Rasulullah kata cukup 3 hari untuk kita menentukan kekasih yang mati itu adalah adakah dia ahli taat ataupun tidak. Sekiranya 3 hari selepas daripada kematian orang yang mati itu, kata Rasulullah, kita pergi gali kubur dia, dia adalah ahli maksiat, kekasih dia akan lari meninggalkan dia sejauh-jauhnya. Kerana busuknya jasad orang ini lebih busuk daripada segala busuk yang ada di dalam alam ni. Faham tuan-tuan? Zahir saja nampak elok, putih, kemas elok, pakai perfume sampai 1,000-2,000 harga dunia. Tapi nak menentukan dia ni ahli taat ataupun ahli maksiat, Nabi kata bukan 30 tahun. Hadis itu sahih riwayat Muslim, 3 hari cukup. Pergi korek balik lubang kubur dia, tengok masa tu nak tunggu ke ataupun kita nak lari. InsyaAllah tuan-tuan yang rahmati Allah, akan datang kita nak tengok mati dah.
Sekarang apa amalan yang akan menyampaikan kita di alam kubur, yang akan menemani kita, yang akan menjadi pemberi syafaat kepada kita di alam kubur sehinggalah sampai kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Poin baik itu daripada Allah, yang lemah, yang silap, yang salah dari kesilapan dan kelalaian diri saya sendiri. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين إخوانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.